Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang saya hormati pengurus Masjid Ubay bin Ka'ab Pekanbaru, dan begitu juga yang saya hormati Tuan Imam, muadzin, para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, nenek mamak. Yang saya hormati para asatidzah, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu namanya. Begitu juga yang saya hormati tim media Masjid Ubay bin Ka'ab dan seluruh para penonton dari sosmed Masjid Ubay bin Ka'ab. Begitu juga yang saya hormati tim MM Channel dan seluruh para penonton MM Channel, sama ada dalam negara Indonesia, Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, Singapura, Brunei, Thailand dan lain-lain tempat yang mungkin juga saya tak sebutkan satu persatu namanya. Namun kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah masih berikan kita kesihatan dan juga Allah masih berikan kita kekuatan iman sehingga kita boleh datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan fardu subuh berjemaah dan menunggu datangnya syuruk, menunggu datangnya terbitnya fajar. Maknanya waktu duha kita duduklah sekejap, hanya beberapa minit dalam rumah Allah Subhanahu wa taala membincangkan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat bahawa duduk dalam majlis ilmu mempunyai banyak kelebihan yang disebutkan di dalam banyak hadis. Di antaranya mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah berikan ia kefahaman dalam urusan agama. Faham dalam urusan agama takkan hanya sekedar berdiam diri di rumah kemudian atau bermimpi lepas tu esok jadi alim. Tak. Dia perlu proses. Dan di antara proses dia adalah luangkan masa duduk dalam majlis ilmu. Dia tak boleh duduk dalam kelambu berbulan-bulan lepas tu keluar jadi alim automatik. Tak ada istilah seperti ini. Ada tu Nabi dulu di Gua Hira, tiba-tiba aja keluar jadi Nabi. Itu lain. Engkau bukan Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala qadirun ala kulli syai'. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Bukankah Allah juga mampu menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu? Betul? Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Siapa dia? Nabi Adam AS. Tanpa perlu ayah, tanpa perlu ibu. Allah ciptakan. Mampu Allah. Allah mampu menciptakan manusia hanya daripada diri lelaki tanpa ada perlunya seorang ibu. Siapa dia? Hawa, isteri daripada Nabi Adam AS. Dan Allah juga mampu menciptakan manusia hanya dari perempuan saja tanpa perlu seorang ayah. Siapa dia? Nabi Isa AS. Tapi sunatullah, yaitu semua manusia diciptakan daripada ayah dan ibu. Daripada melalui ayah dan ibu. Jadi kalau kita nak belajar, kalau kita nak dapat ilmu, maka kena ada proses. Dan proses itu adalah menuntut ilmu dan luangkan masa duduk dalam majlis ilmu. Jemaah dikasihi oleh Allah, sebenarnya Masjid Ubay ni, jemaah Masjid Ubay ni jauh lebih premium daripada budak-budak yang belajar di pondok. Faham tak maksud saya? Lebih premium, lebih eksekutif, lebih istimewa berbanding pelajar-pelajar yang ada di pondok-pondok pesantren. Kenapa? Pelajar di pondok pesantren kadang-kadang guru dia hanya kakak kelas.
Hanya kakak kelas, senior dia. Kakak kelas. Lepas tu pun kalau ada guru-guru dia, guru-guru yang juga tamatan-tamatan pondok juga. Paling tinggi S1. Itu dah tinggi dah tu. Dan gurunya itu saja. Kadang-kadang bertahun itu. Tapi Masjid Ubay ni luar biasa. Yang mengajar ni berbalik-balik, berganti-ganti. Saya rasa pengajar yang ada di Masjid Ubay ni jauh lagi banyak berbanding dengan pengajar yang ada di pondok. Betul ke tak? Sepatutnya jemaah Masjid Ubay jauh lagi hebat daripada pelajar-pelajar di pondok. Sepatutnya lah. Kerana ditengok daripada yang mengajar. Tapi nyatanya, tahu apa sebab? Tahu tak apa sebabnya? Salah satu sebab kekurangan, ni kita kena akui ni jemaah, kekurangan ramai daripada jemaah, mereka duduk dalam majlis ilmu hanya sekedar duduk, masuk kanan, keluar kanan. Masuk kanan, keluar kanan, dia dengar je, kadang-kadang ada yang tidur juga. Dah, settle. Tanpa ada usaha untuk menulis. Itu masalah sebenarnya. Sebenarnya itu rahasia dia. Padahal qayyidul ilma bil kitabah, ikat ilmu dengan menulis. Kalau tak ada pen, tak ada buku, sekurang-kurangnya dengan handphone. Tapi jangan main TikTok pula, tengok. Sebenarnya itu intinya. Tapi sebab faktor umur kan. Faktor umur, jadi ada juga segelintir yang tak larat nak menulis. Tapi alhamdulillah boleh dengar pun syukur. Cuma itulah kenapa jemaah-jemaah yang berada di masjid, jemaah-jemaah yang berada di masjid, kualiti dia jauh lebih rendah daripada pelajar-pelajar di pondok. Padahal guru-guru yang mengajar di masjid jauh lagi hebat daripada yang di pondok. Itulah sebenarnya. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan sambung kajian kita dalam tafsir Al-Quran, tafsir Ibn Kathir, yang insya-Allah pagi ini kita akan masih membincangkan surah Al-Lail, sebab surah Al-Lail ni dia panjang, jadi kita potong dua. Dan hari itu 1 sampai 11, hari ini insya-Allah 12 sampai habis sampai 21. 12 sampai 21, dan tajuk atau tema kita pada pagi ini iaitu dia yang mengingatkanmu. Dia yang mengingatkanmu. Jemaah dikasihi oleh Allah, kata pepatah Arab, sumyal insan linisyan. Manusia itu dikatakan insan kerana cepat lupa. Senang nak lupa. Apatah lagi kalau bab hutang, cepat kali lupa. Ketika berhutang dengan orang, dah habis jatuh tempoh, ada juga yang lupa. Aku hutang berapa ya? Cepat dia lupa. Manusia ini memang sifatnya, tabiatnya memang senang lupa. Oleh sebab itu perlu diingatkan. Perlu diingatkan. Jemaah pernah lewat jalan tol, pernah kan? Tapi saya tengok, perhatikan jalan tol. Dalam kelajuan, dalam beberapa kilo, 2 kilo, nanti di sana ada signboard. Kelajuan 80 km per jam. Pernah tengok? Jalan berapa lagi, 3 km atau 2 km, nanti sudah ada lagi signboard. 3 km, 80 km per jam. Kalau mungkin ada juga sebagai tempat 100 km per jam. Hanya beberapa kilo, ada lagi. Sepatutnya, buat je depan besar-besar. Ketika masuk pintu tol tu, buat kelajuan hanya 90 atau 80 km per jam. Settle kan? Jimat duit. Tak sampai habiskan duit buat signboard. Tapi kenapa setiap ni ada signboard lagi, situ ada signboard lagi? Tahu kenapa? Untuk ingatkan. Dah diingatkan pun juga lupa, kadang masih dilanggar. Tengok jalan-jalan ada signboard, jangan U-turn, jangan belok kiri, jangan belok kanan. Dah ada signboard pun masih dilanggar. Bahkan selagi ada larangan, maka di sana lagi banyak yang melanggar. Di satu kawasan,
dilarang berniaga di kawasan ini. Lagi banyak orang berniaga di bawah tu. Betul tak? Bahkan betul-betul di bawah signboard tu. Bukan hanya di sini, hampir di setiap tempat. Hampir di setiap tempat. Bahkan di KL pun macam tu juga. Di Jakarta pun macam tu juga. Jadi di KL tu ada signboard besar, tak boleh berniaga di sini, dilarang berniaga di sini. Siapa yang berniaga didenda, disaman RM1,000. Ternyata di bawah lagi ramai daripada di sana. Sengaja memang di bawah signboard tu dia buat. Sifat manusia ni, lagi ada larangan, lagi itu yang seronok dia langgar. Ni sifat manusia. Manusia ni sifatnya innahu kana zaluman jahula. Sudahlah zalim, jahil, ini perangai manusia. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu sentiasa diingatkan. Bahkan dalam Al-Quran Allah katakan apa? وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berikanlah peringatan, sungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang mukmin. Kena diingatkan. Dan emak bapak juga kena sentiasa ingatkan anak. Suami kena sentiasa ingatkan isteri. Isteri juga kena sentiasa ingatkan suami. Tak boleh adalah istilah lakum dinukum waliyadin. Ini ada segelintir kaum muslimin ketika kita ingatkan, dia kata apa? Lakum dinukum waliyadin. Jadi ternyata orang-orang sesat zaman sekarang juga pakai dalil. Pakai dalil kan, lakum dinukum, pakai dalil kan? Dalil Quran. Ternyata walaupun dalil Quran difahami dengan cara yang salah, akhirnya juga terpesong. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kena sentiasa diingatkan. Saya rasa jemaah yang duduk di sini, saya tahu mungkin dengar ayat ni, nasihat tentang nasihat ni dah biasa. Tentang masalah taubat, tentang masalah apa? Bersyukur. Saya rasa ini ucapan, statement yang sentiasa didengar telinga. Betul tak? Tapi kena selalu diingatkan, selalu diingatkan. Sebab manusia ni tempatnya lupa. Dan yang mengingatkan terkadang ada dari manusia, terkadang ada dari Allah sendiri, kadang-kadang melalui lisan Nabi SAW. Kadang-kadang yang mengingatkan itu melalui perantaraan alam. Kadang alam dah ingatkan kita, tapi kita tak ambil tahu. Contoh, ada satu kawasan setiap hujan selalu banjir. Setiap hujan banjir. Tiba-tiba ada masa banjir yang besar sampai satu rumah rubuh. Ada tak kes macam ni? Ini sebenarnya peringatan dari mana sebenarnya ni? Asalnya dari Allah, tapi melalui alam. Kau jangan buang sampah di merata-rata tempat. Ni akibatnya banjir dan rumah kau akan rubuh. Ni baru satu. Nanti kalau kau tak berhenti juga, nanti akan lagi ramai rumah-rumah yang akan rubuh. Ini Allah dah bagi peringatan. Tapi perangai manusia macam itulah. Innahu kana zaluman jahula. Perangai manusia dah diingatkan, masih lagi buat. Akhirnya menjadi banjir rutinan. Setiap hujan banjir. Saya bukan cerita tempat ni lah. Tapi memang di tempat kita pun macam juga. Dulu Pekanbaru kota bertuah. Sekarang Pekanbaru kota berkuah. Kan macam tu. Betul tak? Oh, banyak, hampir setiap tempat ni penuh. Sebab apa? Sebab parit-parit tersumbat. Orang asyik buat ruko, tutup sampah, biarkan, akhirnya hujan. Siapa yang susah? Manusia itu sendiri. Itu sebabnya Allah katakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah berlaku kerosakan di daratan, di lautan. Itu bukan sebab Allah, tapi sebab manusia itu sendiri. Manusia yang degil dah diingatkan, tapi masih lagi terus juga buat benda yang tak elok. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, sekarang Allah dah mengingatkan. Jadi tentang dia sudah mengingatkanmu. Siapa yang mengingatkan ni? Ini Allah. Sebenarnya asalnya yang mengingatkan itu Allah, semuanya. Cuma ada yang melalui perantaraan lisan Nabi, ada melalui alam tadi, ada melalui lisan-lisan manusia, lisan mak bapak, suami isteri, atau lisan anak, atau jiran tetangga. Itu ada asalnya pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah nak ingatkan kita? Pertama, kerana kita pelupa, dan tanda Allah sayang pada kita.
Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, pada pagi ini kita membincangkan tentang ayat yang mana ia adalah peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-12 di dalam surah Al-Lail, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'alaina lal huda." Sungguhnya kamilah yang memberikan petunjuk, hidayah. Hidayah ni kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak makna-makna hidayah. Ada hidayah yang umum Allah berikan. Semua manusia dapat. Semua makhluk dapat. Apa dalilnya? Walladhi qaddara fahada. Allah yang mentakdirkan kehidupan seluruh makhluk, manusia, binatang, jin, semua ditetapkan fahada. Kemudian Allah yang memberikan hidayah. Hidayah apa ni? Hidayah umum. Semua orang boleh, semua makhluk akan dapat. Semua makhluk akan dapat. Apa contoh? Ketika manusia baru lahir, dia tak pernah sekolah lagi. Tak ada yang mengajarkan dia. Tetapi tiba-tiba baru keluar, dia tahu macam mana cara makan. Dia tahu di mana tempat makan. Betul tak? Tengok bayi tu baru lahir, ketika menyusu, ada diajarkan? Tak, dia tahu di mana tempat susu dan macam mana cara menyusu. Tak pernah dia asal-asal tempat menyusu, tak. Dan dia tahu itu tempat emak dia atau ayah dia. Dia tak akan menyusu dengan ayah dia. Kecuali ayah dia menipu, beli susu kat kala ni gitu, pakai topeng muka emak dia. Betul kan? Ada orang macam tu kan? Yang menyusu susu botol maksudnya. Jangan fikir negatif jemaah, positif sikit. Ketika seorang emak dia pergi keluar, anaknya haus, lapar kan? Maka beli susu botol tu, susu yang tabung, lepas tu diletak di botol. Biasanya apa? Bagi pada anak. Kadang ada segelintir anak tak nak minum. Akhirnya ayah dia menipu. Pakai ambil gambar emak dia, di print out, lepas tu jadikan topeng. Ni topeng muka emak dia, ayah ni, tapi topeng muka emaknya. Susu kan. Akhirnya baru si anak minum. Ada tak yang macam tu? Ada di TikTok. Nyata ada juga jemaah sini yang selalu layan TikToknya. Keluar sendiri. Tapi memang ada. Jemaah kalau punya baby, ke jemaah dah lupa dah dengan baby, ke memang ketika anak lahir biarkan sama isteri je. Kalau anak baru lahir, cuba jemaah yang lelaki ni susukan anak tu. Tak nak. Anak tu tak nak. Tapi ketika emaknya menyusukan, nak pula dia. Kenapa dia tahu ni? Siapa yang tunjukkan dia? Tak pernah betul. Kau kalau menyusu kena emak, jangan kena apa-apa. Tak ada yang menunjukkan dia. Kalau bukan Allahu Rabbul Alamin. Allah lah yang menunjukkan dia. Ketika dia sakit perut, macam mana nak buang angin, macam mana nak berak, macam mana nak kencing, tak ada yang tunjukkan dia. Dia tahu sendiri. Cara buang angin, cara berak, tahu. Padahal tak pernah belajar. Tengok binatang-binatang. Tak pernah sekolah. Bahkan tak ada masuk universiti. Ada binatang masuk universiti? Tak ada. Tak ada haiwan yang masuk universiti. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, dia tahu macam mana cara membuat rumah dia. Membuat sarang dia. Padahal tak belajar. Cubalah manusia jemaah. Kalau buat rumah tanpa ilmu, tengok macam mana. Kan banyak rumah asal bangunnya. Dinding sekat sana, dinding sekat sini. Tak cantik kan? Tanpa ilmu. Tapi tengok binatang. Ada satu binatang, saya tak tahu nama burung dia. Burung, dia buat sarang dan dia buat 2 pintu. Tak tahu apa nama burungnya, tapi memang luar biasa. Dia buat 2 pintu. Pintu besar dengan pintu kecil. Pintu kecil itu pun tertutup. Ternyata dia selalu masuk dari pintu kecil, tak masuk dari pintu besar. Lepas saya cari tahu kenapa, ternyata pintu besar ini adalah biasa tempat ular masuk dan untuk memangsa anak-anaknya. Dan pintu kecil tempat masuk dia dan itu tempat bersembunyi anak-anak dia. Sehingga kalau ular masuk dia tengok sarang kosong, padahal sarang itu ada penghuninya. Siapa yang mengajarkan dia ni teknik macam ni?
Siapa yang ngajarkan burung ni? Dia tak pernah masuk universiti, tak pernah belajar arkitek, tapi tahu cara membangun rumah. Membangun rumah dia lah, bukan bangun rumah kita. Luar biasa kan? Luar biasa. Jemaah tahu sotong kan? Cumi-cumi kan? Sotong tu jemaah, ketika ada musuh datang nak makan dia, apa yang dia buat? Dia keluarkan tinta hitam supaya musuh tak nampak dia, akhirnya dia lari. Walaupun ada juga satu dua yang termakan juga, dia jadi mangsa, ada juga. Tapi itu cara dia membela diri dia, jaga diri dia. Siapa yang ngajarkan dia ni? Luar biasa. Kalau bukan Allahu Rabbul Alamin. Dan setiap makhluk Allah beri macam tu. Wallazi qaddara fahada. Tetapi ada yang mana hidayah itu kena dituntut. Allah tak bagi kepada manusia secara percuma, secara free, tapi kena dituntut, dan itu pilihan manusia itu sendiri selepas Allah bagi petunjuk. Di ayat Al-Quran yang lain, wa hadainahun najdain, kami berikan dia dua jalan baik, jalan buruk. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan jalan yang fujur, jalan yang tak elok, wa taqwaha, jalan yang takwa, jalan yang baik menuju syurga. Inna hadainahu sabila imma syakirau wa imma kafura, dalam surah Al-Insan. Sesungguhnya kami kami berikan hidayah, kami berikan petunjuk kepada manusia, jalan yang baik, jalan yang tak baik. Tapi ada imma syakira wa imma kafura, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Ada yang ambil jalan baik, ada yang ambil jalan tak baik. Kita tak dipaksa. Ada peluang, ada pintu terbuka untuk memilih, dan pilihan ada di tangan kita. Tapi hasilnya tetap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah bagi mengikut doa dan usaha kita. Yang mana hidayah tak boleh diwarisi walaupun dari seorang ayah yang bertakwa. Hidayah tak boleh diwarisi, bukan seperti harta. Kalau harta boleh kita warisi dan boleh kita bagi kepada anak kita, kita bagi kepada orang kita sukai. Tetapi kalau hidayah tak. Bahkan seorang nabi pun tak mampu bagi hidayah kepada isteri dan anaknya. Siapa dia? Nabi Nuh. Kan? Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah bagi perumpamaan orang-orang kafir seperti isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut, yang mana mereka berada di bawah naungan Nabi mereka. Yang mana suami dia Nabi, patutnya dapat hidayah dah ni. Tetapi fakhanatahuma, mereka berkhianat. Khianat di sini bukan, jangan kita ingatkan dia khianat melalui zina, bukan. Tapi khianat tak nak ikut cakap suaminya, tak ikut cakap Rasulullah. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka nabinya, walaupun suami itu nabi, tak boleh tolong isterinya daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal suami nabi, Nabi Nuh, padahal ayahnya nabi, Nabi Ibrahim, padahal anaknya nabi, patutnya ayahnya dapat hidayah, ternyata tak. Lihat Abu Talib yang jaga nabi, berapa tahun dia jaga nabi? Dah lupa dah. Hari tu saya dah cerita. Kan? Sumil insan nisyan. Manusia itu dikatakan insan kerana memang cepat lupa. Nabi ketika meninggalnya, Abu Talib, umur dia berapa? Khilaf dah. 40, 45, 50. Nabi ketika Abu Talib meninggal, umur dia 50. Sementara Nabi dijaga oleh Abu Talib, umur berapa? 8 tahun. Maknanya berapa tahun tu? 42 tahun. 42 tahun dia jaga Nabi, tetapi tetap juga mati dalam keadaan kafir. Ketika Abu Talib meninggal, Nabi SAW bersedih. Maka apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau takkan mampu bagi hidayah kepada orang kau cintai, tapi Allah yang bagi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya.
Kalau Nabi pun tak boleh bagi hidayah, hanya sekedar menyampaikan, sekedar mengingatkan, apatah lagi kita dengan isteri dan anak-anak kita. Jadi jangan cepat give up jemaah. Kita naknya kalau kita bagi nasihat kepada keluarga cepat didengar kan. Kita nak macam tu. Tapi terkadang Allah bagi ujian pada kita bukan seperti itu. Kita dah ingatkan isteri, kita dah ingatkan anak, tapi masih lagi berdegil. Dan nanti kadang-kadang anak tu taubat bukan daripada lisan kita, daripada lisan orang, lepas tu dia teringat pesan ayahnya. Ada tak orang macam tu? Ayah dia dah berboih cakap, tapi dia tak dengar. Tiba-tiba suatu hari ada orang luar cakap. Dia dengar, dia teringat. Flashback dia teringat, ayahku pernah cakap lah. Tapi selama ni dia buat-buat tak tahu. Ya kan? Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, hidayah sesuatu yang mahal. Jadi kalau kita dah dapat hidayah, banyaklah memohon kepada Allah. Jangan sampai hidayah ini Allah cabut daripada diri kita di hujung-hujung hayat kita. Sebab innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan orang itu dilihat penghujungnya. Tetapi itu pun perlu usaha. Berkawanlah dengan orang yang baik. Sehingga dalam Al-Quran kita diajarkan doa apa? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau pesongkan hati kami ba'da idh hadaitana. Selepas engkau bagi kami hidayah. Oh, jangan kita ingatkan saya ni ustaz ni. Saya selalu bagi ceramah. Confirmlah saya ni akan sentiasa berada di atas hidayah. Tak. Berapa ramai para ustaz-ustaz, para alim ulama yang ketika dulunya istiqamah, ketika menikah dengan seorang perempuan akhirnya terpesong. Bukan sedikit, banyak yang macam tu. Cuma ada yang viral dan ada yang tak viral. Yang viral ada yang tak viral. Ada seorang suami, seorang ustaz yang ketika menikah asal mulanya bagus. Kemudian datang orang ketiga dan kemudian dia menggoda dan dia tertarik dengan isteri yang kedua. Lepas tu dia ceraikan isteri yang pertama, pindah kepada isteri kedua. Dan akhirnya isteri keduanya apa yang dibuat? Menarik dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini berlaku jemaah. Ada yang viral dan ada yang tak viral. Itu je bezanya. Dan itu bukan satu dua yang berlaku di atas muka bumi. Kalau ustaz penceramah pun akan mengalaminya, apatah lagi kita. Jadi tak menutup kemungkinan berapa ramai orang yang dahulu berada di zaman-zaman jahiliah. Semua benda jadi halal. Kemudian dapat hidayah, kenal dengan sunnah. Dia mula duduk di majlis ilmu. Cuma hanya beberapa bulan saja. Selepas tu, Alhamdulillah Allah uji dia dengan murahnya rezeki. Banyak orderan. Dulu susah. Tiba-tiba ikut mengaji. Lepas tu, banyak orderan. Sibuk dengan order orang, order. Lepas tu, sibuk dengan kerja. Sampai-sampai 3 kali raya tak pernah duduk di majlis ilmu. Ada tak macam tu? Banyak kan? Banyak. Jemaah, kalau ikhwan-ikhwan kita yang ada di Pekanbaru ni semua ni hadir di majlis ilmu setiap walaupun masjid banyak, saya rasa tak cukup masjid-masjid. Kalau semua hadirlah. Dibagi-bagi, oh ustaz kan banyak kajian, okey, banyak kajian semuanya. Andaikan semuanya full, tetap akan banyak lagi orang yang kalau kumpul lah semuanya pasti akan tak cukup. Masjid Ubay ni tak cukup ni. Oh masjid ada yang besar, masjid besar, tak cukup. Andaikan semuanya datang, tapi kemana mereka semua? Kemana? Ada yang disibukkan dengan urusan dunia, ada yang disibukkan dengan bisnis-bisnis. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kamu dengan keburukan dan dengan kebaikan. Ada orang diuji dengan kesempitan. Ketika dia hijrah, hidup ekonomi dia down. Ada yang ketika dia hijrah, ekonomi dia up. Itu semuanya fitnah. Allah nak tengok. Adakah dia tetap istiqamah atau dia berpaling daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita hati-hati. Dan Allah sentiasa ingatkan kepada kita dalam Al-Quran banyak. Dalam hadis sangat banyak. Dan di antaranya ini juga. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah yang bagi hidayah. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya bahawa akhirat untuk bagi kami akhirat dan al-ula. Dan yang pertama iaitu dunia. Dunia dan akhirat. Sekarang saya nak tanya kepada jemaah. Mana yang dulu, dunia atau akhirat? Mana yang dulu? Kan nak konsentrate itulah. Mana dulu, dunia atau akhirat?
Dunia kan? Kita hidup di dunia kan? Baru akhirat. Tapi kenapa ayat ni katakan wa inna lana lal akhirata wal ula? Sesungguhnya bagi kamilah akhirat dan dunia. Maknanya Allah yang merajai, Allah yang raja di dunia dan Allah juga raja di akhirat. Tapi kenapa ayat ni dahulukan akhirat baru dunia? Kenapa? Pertama kerana akhirat lebih utama, yang kedua kerana akhirat cepat dilupakan. Dan senang dilupakan kerana tak nampak. Kita di dunia sekarang, dunia nampak hakiki, nampak nyata. Akhirat cerita aja. Tapi kalau kita dah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Betul tak? Oleh sebab itu Allah dahulukan sesuatu yang banyak dilupakan, dan ini Allah ingatkan kita. Jangan lupa dengan akhirat, jangan lupa dengan akhirat. Padahal kan patutnya dunia. Wa inna lana, patutnya lal akhirah wal ula, patutnya al ula dulu baru akhirah. Cuba perhatikan di dalam surah Qasas. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat dulu. Bukan dunia, akhirat dulu. Kerana itu kehidupan abadi dan itu matlamat kita dan itu destinasi kita. Tapi engkau duduk di dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupa juga. Jangan mentang-mentang akhirat, engkau asyik mengaji, akhirnya engkau tak cari nafkah, tak bekerja. Ini salah. Kerana engkau pun hidup di dunia. Dan banyak ayat Al-Quran, sesuatu yang sebenarnya dia lebih penting tapi selalu dilupakan, akhirnya diletakkan di depan. Atau mungkin dia penting juga tapi diletakkan di depan supaya orang tak lupa. Contoh, min ba'di wasiyati yusi biha audain. Kalau kita lihat di dalam di dalam surah An-Nisa, yang mana cerita tentang pembincangan tentang bab faraid. Di sini ada belajar faraid kan? Ada belajar faraid kan? Biasanya masjid atau tempat yang ada belajar faraid, biasanya jemaahnya kaya-kaya. Biasanya jemaahnya kaya-kaya. Kalau ada belajar faraid, jemaah fokus, bermakna jemaahnya kaya-kaya. Apatah lagi kalau ada soal jawab daripada jemaah, biasanya jemaah kaya-kaya. Tapi kalau ustaz bagi cerita tentang faraid, tapi salah tempat, biasanya orang akan tidur semuanya. Betul jemaah? Dan saya pernah rasa, ketika bagi kajian di KL tu ada kawasan yang memang VVIP. Jemaahnya itu kebanyakan datuk, datin, faham kan? Orang-orang yang high kelas lah. Itu kalau cerita faraid, Masya Allah, soalnya banyak tu. Harta pusaka ni banyak soalnya. Sampai kita pun berbuih, mulut kita nak jawab, tak habis lagi soalan. Tapi kalau berada di satu kawasan yang memang menengah ke bawah, cerita tentang faraid, dia macam dia rasa apa? Tak ada duit aku yang aku tinggalkan. Nak apa ni ilmu ni? Jadi ternyata para da'i pun perlu tengok-tengok kalau buka tajuk. Jangan salah buka tajuk. Saya pernah bagi kajian yang saya buka tentang kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, tentang tentang perbandingan mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Kan dia kan mula dari banyak tu, dari solat dan puasa, zakat. Okey, tak ada masalah. Tapi ketika bincang bab masuk dalam bab haid, biasanya semua jemaah tu dah macam ni. Kenapa? Malah aku nak bincang bab haid, tak ada guna, aku takkan haid pun, kata dia. Tapi kalau bincang bab solat, bab puasa, semuanya mata terbuka. Cuba di dalam Al-Quran, min ba'di wasiyati yusina biha udain, atau min ba'di wasiyati yusi biha udain. Dia banyak tu. Ada 4 kali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Min ba'di wasiyatin tusuna biha udain. Bahawa harta pusaka tak boleh dibayarkan dulu, tak boleh dibagikan dulu sebelum ditunaikan wasiat dan bayar hutang. Sekarang saya nak tanya, mana yang lebih aham daripada yang muhim? Mana yang lebih important, hutang atau wasiat? Hutang lebih penting dilunasi daripada tunaikan wasiat. Tapi kalau kita lihat di bunyi ayat, Allah dahulukan wasiat baru hutang. Sebab apa? Sebab orang senang nak lupakan
wasiat. Ingatkan hutang dah lunas, lepas tu dah settle, padahal dia masih lagi ada wasiat. Ya memang kadang macam itulah manhaj atau method Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasul juga macam tu ketika menyampaikan, mengingatkan hamba-hambanya. Jadi wa inna lana lal akhirata wal ula. Allah ingatkan akhirat, rajanya Allah, Malik Yaumiddin, dan dunia pun yang punya kuasa adalah Allah. Kemudian fa anzartukum naran talazza. Aku ingatkan kamu daripada neraka yang menyala-nyala. Neraka yang membakar. Aku dah ingatkan. Siapa ingatkan ni? Allah. Allah dah ingatkan manusia jangan sampai masuk ke dalam neraka. Sebab apa? La yaslaha illal ashqa. Tiada yang memasuki neraka itu pasti orang celaka. Dan confirm tak ada manusia yang nak jadi manusia celaka. Betul tak? Setiap manusia nak jadi orang berjaya, nak jadi orang sukses. Buktinya, setiap kita bekerja, ada yang pergi pagi balik petang, ada yang pergi hari ini balik esok. Tujuannya apa? Nak dapat jadi orang sukses. Tak ada orang yang nak kerja dan ada orang yang sekolah dari sekolah rendah, menengah, kemudian sekolah tinggi sampai masuk universiti. Tujuannya apa? Nak jadi orang celaka. Tak, pasti nak jadi orang berjaya dan jadi orang sukses di masa yang akan datang. Betul tak? Sifat manusia, fitrah manusia nak jadi orang berjaya. Tapi ingat, kejayaan di dunia ini hanya sekejap dan hanya sementara. Kalaupun berjaya pun sementara. Tapi faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka itulah yang faz, yang benar-benar berjaya. Itulah yang sesungguhnya berjaya. Dan sebaliknya, orang yang celaka adalah orang yang dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah orang yang dicampakkan ke dalam neraka? Allazi kadzdzaba wa tawalla. Orang yang mendustakan dan berpaling. Dia tak percaya dengan firman Allah, tak percaya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mengaku sebagai orang Islam. Terkadang perangai segelintir kaum muslimin kadang jauh lagi teruk daripada perangai orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ada di antara mereka dan ramai di antara mereka yang percaya dengan Nabi SAW. Cuma kenapa mereka tak nak beriman dengan Nabi? Kerana ada kepentingan ekonomi mereka yang terjejas itu. Tapi mereka tahu apa yang diucapkan Nabi itu betul. Salah satu contoh, ada salah seorang yang bernama Utaibah bin Abdul Uzza. Utaibah bin Abdul Uzza. Siapa dia? Utaibah bin Abdul Uzza adalah sepupu Nabi. Sepupu dari mana? Sepupu dari belah ayah dia. Siapa Abdul Uzza? Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Kenal? Abdul Uzza tak kenal, Abu Lahab kenal. Memang sekarang pun ada juga orang macam tu. Nama kunyah dia lebih terkenal daripada nama asal. Atau nama negeri kadang-kadang lebih kenal daripada nama asalnya. Contoh, hadis riwayat Imam Muhammad bin Ismail. Pasti orang akan pertikaikan, sahih ke tak sahih? Cuba hadis riwayatkan Imam Bukhari. Sahih tak? Tapi ketika hadis riwayatkan Imam Muhammad bin Ismail, orang pertikaikan, ni belum tentu sahih ni. Padahal Muhammad bin Ismail itu adalah Imam Bukhari. Orang lebih kenal Imam Bukhari daripada Muhammad bin Ismail. Kan ada orang macam tu kan? Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada Utaibah bin Abi Lahab. Utaibah bin Abi Lahab. Abu Lahab siapa Nabi? Paman Nabi. Jadi Utaibah tu siapa? Sepupu Nabi lah. Dan Utaibah pada masa yang sama juga bekas menantu Nabi. Kerana dia pernah menikah dengan anak Nabi yang bernama Ummu Kulthum. Tapi diceraikan oleh Utaibah atas arahan ayah dia. Kenapa? Kerana tak terima bapa mertuanya jadi Nabi. Patutnya kan bangga kan? Wih, bapa mertua aku Nabi. Tapi tak, marah dia dan diceraikan. Dan ini arahan daripada ayah dia. Sebab Abu Lahab ni bukan hanya Abu Lahab. Wa mra'atuhu, Ummu Jamil, isteri dia, anaknya, ini semuanya satu keluarga memang derhaka kepada Allah dan Rasul.
Utaibah pernah suatu hari, dan ini ada dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, cerita ni. Suatu ketika ni ceritalah, dia marah dengan Nabi SAW. Ni sepupu ni, marah, dia tarik baju Nabi sampai koyak. Padahal Nabi ni berani lawan ni, tapi belum datang arahan untuk melawan. Nabi hebat berperang, Nabi tak takut mati. Buktinya setiap perang, Nabi ikut tak? Ikut. Uhud ikut, Badar ikut. Mana ada raja yang macam tu? Cuba perhatikan. Mana ada presiden macam tu? Carilah di dunia sekarang ni, yang ketika peperangan, presiden berada di saf terdepan. Ada? Perdana Menteri letak di depan? Ada? Tak ada. Mereka senang dalam istana. Semua juyush dia, semua tentera dia, yang suruh pergi perang. Tapi Nabi ketika perang Badar, Nabi ikut. Perang Uhud, Nabi ikut. Perang Tabuk, Nabi ikut. Luar biasa. Nabi tak takut dengan Utaibah. Jangan kita ingatkan Nabi mental dia lemah, mental kerupuk. Bukan. Dia kuat. Tapi belum datang arahan lagi untuk berperang dan melawan. Jadi diam je. Utaibah ni tarik, ni sepupu ni, tarik baju Nabi, lepas tu dia terkoyak, lepas tu dia sembuh dengan air liu. Cuah, kata dia. Tapi nasib baik tak kena. Hampir kena. Lalu Nabi SAW berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, hantarkan kepadanya, kepada Utaibah, seekor anjing daripada anjing-anjingmu. Suatu ketika, Nabi masih di Mekah. Suatu ketika Utaibah dia pergi bermusafir bersama kawan-kawan dia daripada Quraisy, pergi ke Syam. Di suatu kawasan yang bernama Az-Zarqa. Suatu kawasan yang bernama Az-Zarqa, ketika mereka berkemah, tiba-tiba datang seekor singa besar. Dan singa ini asyik berpusing dekat-dekat kemah. Dan nampak oleh Utaibah. Peliknya, Utaibah cakap apa? Aku tahu singa ini akan memakan aku. Kerana aku dengar Muhammad walaupun jauh di sana, aku dengar dia pernah cakap depan aku, kalau ya Allah, tolong hantar seekor anjing daripada anjing-anjingmu untuk membunuh Utaibah. Akhirnya, aku tahu ini pasti arahan daripada, ini asbab doa Nabi Muhammad SAW yang Allah hantar ni singa. Mintanya anjing tapi yang datang singa. Dan dia tahu ini yang akan membunuh aku. Takkan yang lain tak akan membunuh aku. Ternyata betul. Singa datang, top, makan siapa? Utaibah. Yang lain tak dikacau. Cuba perhatikan jemaah. Utaibah dia kafir. Tapi percaya dengan ucapan Nabi. Dia tak beriman dengan Nabi, tapi percaya ini pasti ucapan Nabi. Begitu dahsyatnya. Ini umat Islam yang dah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika datang hadis, ini aja tak relevan lagi hadis ini. Ayat ni tak relevan lagi. Ketika disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, yang di bawah mata kaki daripada kain, maka itu bagian api neraka. Itu lain, ini. Tak percaya. Seolah-olah tak percaya dengan apa yang disampaikan Nabi. Cari 1001 alasan. Nabi perintahkan untuk pelihara janggut. Lepas tu, ini. Padahal ngaku ahlu sunnah. Sunnah siapa yang kau ni? Ahlu sunnah atau ahli mungkar? Kalau ahli sunnah, dia taat kepada sunnah, kepada perintah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ahli mungkar, memang sentiasa ingkar atas perintah Allah dan Rasulnya, kecuali ayat-ayat yang disetujui oleh hawa nafsu. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, allazi kadzdzaba wa tawalla, orang yang mendustakan dan berpaling, dialah yang akan campakkan dalam neraka. Tetapi wa sayujannabuhal atqa. Ada juga orang yang diselamatkan, yang dijauhkan daripada neraka. Siapakah dia? Orang yang bertakwa. Apa tanda bertakwa? Allazi yu'ti malahu yatazakka. Iaitu orang yang mengeluarkan hartanya. Untuk apa? Untuk bersedekah, berinfak. Tujuannya supaya mensucikan diri. Dan obat daripada hubbud dunya wa karahiyatul maut, iaitu sedekah. Kerana penyakit wahan, penyakit yang menimpa kaum muslimin, yang ketika itu Nabi SAW katakan bahawa nanti umat Nabi itu ramai, tapi musuh boleh je memakan, menghancurkan umat Islam. Adakah kami ketika itu sedikit ya Rasulullah? Tak, antum kathir. Kamu banyak, bahkan sebanyak buih di lautan. Umat Islam banyak. Tapi sebab apa? Kalian ditimpa penyakit wahan. Apa tu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut.
cinta dunia dan takut mati. Dan untuk menghilangkan penyakit wahan ni, iaitu dengan allazi yu'ti malahu yatazakka, iaitu dengan bersedekah dan juga mensucikan diri daripada perbuatan-perbuatan syirik dan amalan-amalan maksiat. Kemudian wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha wajhi rabbihil a'la. Bahawa ketika memberi itu bukan kerana nak membalas budi yang perlu dibalas. Kerana ada segelintir orang nak tolong bantu orang sebab dia balas budi orang ni pernah tolong saya. Tapi ada juga orang yang bersedekah, dia tak mengharapkan balasan. Namun hari ini segelintir kaum muslimin, kalau dengan orang kaya dermawan, tapi dengan orang miskin kedekut. Contoh ini dia dengan bos dia, dibelikan jam mahal-mahal yang harga mungkin 1 jam kalau diringgikan mungkin sampai 10-20k. 70 juta. Ada tak jam yang macam tu? 10 juta jam tu. Dia bagi kepada bos. Tapi kepada orang miskin satu kampit beras yang mungkin hanya 100,000 itu pun kadang-kadang 150,000 itu pun kadang berkira. Sekali setahun. Jadi ada orang yang bagi ketika nak membalas budi, ada yang tanpa membalas budi, kecuali illa btigha wajhi rabbil a'la, hanya mengharapkan redha Allah. Dan orang yang seperti ini wala saufa yarda, dia akan redha. Redha apa? Gembira, suka kerana akan melihat balasan yang besar, iaitu surga Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada kajian kita pagi ini, ingat bahawa hidayah itu adalah sesuatu nikmat yang mahal dan dia tak ada jaminan kekal dalam diri kita. Hidayah, nikmat yang mahal, tak ada jaminan kekal dalam diri kita. Oleh sebab itu banyaklah berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Kemudian ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan juga banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Banyak doa kepada Allah. Dan kemudian tapi kita diperintahkan juga untuk usaha bagi nasihat kepada khususnya keluarga kita, qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan ingat, di antara penyakit yang sangat berbahaya bukan penyakit kanser, bukan penyakit gula, tapi penyakit wahan. Dan penyakit wahan ubatnya apa? Bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Otomatik sebelum bersedekah berinfak, otomatik dahulukan yang wajib, iaitu mengeluarkan zakat. Orang yang seperti ini insya-Allah dia akan selamat dunia akhirat. Allahu taala alam bissawab. Ada soalan? Ya. Masya Allah. Sekarang bagaimana caranya supaya kita itu tetap selalu istiqomah? Itu. Macam mana obat daripada istiqamah di atas agama Allah? Kerana hati ni cepat berbolak-balik dan cinta dunia kita memang sangat besar. Cinta dunia tak salah jemaah. Sebab semua kita ni memang cinta dunia. Cuma melampau cinta dunia itu yang tak boleh. Macam mana obatnya? Yang pertama doa kepada Allah. Yang kedua, berkawan dengan orang-orang yang saleh. Kerana sifat manusia ini cepat senang terjangkit dari orang lain. Akidah kita, ibadah kita, akhlak kita senang terjangkit daripada orang lain. Oleh sebab itu kita dituntut dalam Islam untuk mencari sahabat-sahabat yang baik, terutama juga pasangan-pasangan hidup yang baik. Al-mar'u ala dini khalilih
falyanzur ahadukum may yukhalil. Agama seorang itu bergantung kepada agama sahabatnya, maka hendaklah dia perhatikan siapa yang diambil sebagai sahabat. Maka berkawanlah dengan orang-orang baik, insya-Allah iman kita akan terjaga sampai akhir hayat. Allahu taala alam. Iya, sama. Ada lagi? Tak ada, semua sini faham semua kan? Masya-Allah. Yang lain ni dah masuk dalam hati. Yang Pak Haji tak, baru di luar lagi, belum masuk dalam hati tu bertanya tu. Tak apa. Kita kan kajian juga kan di kamu kajian sekarang ya. Kita kan kajiannya bukan kadang-kadang ada kawan kadang-kadang ada orang berdonatur untuk makan subuh habis kajian kan tiap minggu kan. Di kampung-kampung sini tak ada ya? Kan kata Ustaz tadi kan ada di kalangan elit kalau masalah sedekah empat dia nomor satu cepat. Kadang-kadang ada yang begini kan gitu. Jadi memang pernah ngomong. Tapi dia tuh alim. Itu saja. Tapi saya juga saya kurang bersedekah. Memang tak ada. Tapi apakah salah saya menyerahkan dulu? Tapi dia kalau Allah tuh ada kita bersedekah ikhlas. Tapi kan kalau saya mesti kita sedikit. Kembali milik Allah. Kan saya gitu kan. Kalau orang kaya bisa 100 juta, 200 juta. Kalau kita 10.000 mungkin lebih tinggi nilainya yang 10.000 karena sulit untuk mendapatkan. Jadi apakah salah saya menjelaskan seperti itu? Tak salah. Barakallahu fiik. Bagus. Tambah lagi, faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang niat baik, dia nak bersedekah tapi tak ada duit. Bukan tak nak, tapi tak ada duit, tak cukup duit. Untuk makan pun susah. Tapi niat dia sangat kuat. Maka niat yang ini pun juga dah dikira bersedekah di sisi Allah SWT. Okay. Bagus. Ayat Allah. Saya jawab ya soalan yang ada di sosmed. Daripada Aidilia Haq, Ustaz, hukum bagi peminta hajat di kuburan yang diagungkan oleh kuburiyun termasuk syirikkah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang biasa kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami memohon pertolongan. Ketika kita meminta, wa idza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong, minta hajat, minta pada Allah, bukan minta kepada makhluk apatah lagi, makhluk yang dah mati. Adakah syirik? Ya automatik ini syirik lah. Automatik ini syirik. Allah Ta'ala alam. Daripada Putra, Assalamualaikum. Izin nanya Ustaz, kalau mau solat cakap niat dalam hati saja atau harus yang ada yang diucapkan, misal bismillah atau lain-lainnya? Kalau cerita bab niat ini adalah permainan hati. Tempatnya di hati. Jadi apa yang terlintas di hati, maka itulah niat. Walaupun tak diucapkan. Jemaah pernah tak pergi ke pasar? Saja aku pagi ini pergi ke pasar Arengka nak beli nenas 2 ketul, pepaya 2 ketul, nanti terus balik lagi kerana Allah Ta'ala. Pernah? Tak ada. Niat nak pergi pasar, nanti apa nampak-nampaklah tu. Itu dah niat, tak perlu dilafazkan kerana niat itu adalah permainan hati. Maksudnya tempatnya adalah di hati. Allah Ta'ala alam. Daripada Ilmi Ibrahim, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapa ada ugamawan atau ustaz mempertahankan bid'ah? Kadang-kala saya rasa mereka mengetepikan Rasulullah SAW, tapi mengangkat Syekh Wali, Ustaz Habib, ulama-ulama mereka. Biasanya seseorang yang mempertahankan, kalau ugamawan atau para ustaz yang mempertahankan amalan-amalan bercanggah daripada sunnah Nabi SAW, biasanya kerana ada kepentingan-kepentingan tertentu. Kerana ada kepentingan tertentu yang dia takut kepentingan itu hilang. Maka nak tak nak, redha ataupun tak redha, suka ataupun tak suka, dia ambil.
Tapi kalau dia yang buat amalan bercanggah daripada sunnah, mungkin dia sendiri yang tanggung. Cuma masalah dia, ketika dia mempertahankan amalan-amalan yang tak selari dengan sunnah, lepas tu dia sampaikan kepada orang awam dan dia katakan ini adalah amalan sunnah. Dia balikkan, maka ini perangai sama dengan Yahudi. Allah katakan apa dalam Al-Quran? Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, kenapa engkau campurkan antara yang hak dan batil dan engkau sembunyikan yang hak sementara kamu mengetahui? Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka Allah akan masukkan ia ke dalam golongan tersebut. Kalau agamawan mempertahankan amalan-amalan yang tak selari dengan sunnah, lalu disampaikan kepada umat bahawa itu adalah sunnah, maka perangai dia sebiji dengan perangai Yahudi. Allah Ta'ala alam. Dah cukuplah ya. Ini banyak lagi. Nanti lagi. Nanti kasih. Dah. Hari dah mula terang. Takut sarapan basi. Oh, tak ada sarapan kan? Okey. Ada sarapan tapi di rumah masing-masing. Jangan risau. Oh, ada? Masya Allah. Saya bukan kode-kode ni. Kebetulan ya. Oh, dulu tak pernah ada pun. Datang juga saya, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Bermakna kita dapat dua, dapat ilmu dengan dapat sarapan. Jangan yang ingatnya sarapannya, ilmunya lupa. Sampai di rumah tadi apa yang kau dapat di masjid? Tadi aku ingat aku dapat lontong tadi, tapi yang kajian ustaz apa ya? Lupa saya. Yang lontongnya ingat. Yang nasi biryaninya ingat, tapi kajian lupa. Semoga apa yang betul itu datang dari Allah, apa yang silap salah itu berpunca daripada kebodohan dan kejahatan saya sendiri. Kepada Allah saya minta ampun, dan kepada jemaah sekalian dan seluruh para penonton saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.